kita ada 14 hari. Saya selalu ditanya, macam mana kita boleh menang ke tidak ni kan? Macam saya ahli nujum pula. Saya tak pakai bomoh tau. Dulu Najib dengan Rusmah je pakai bomoh. Saya tak pakai bomoh. Tapi bezanya ialah kita ada teknologi. Dan teknologi itu dalam tempoh 7-8 tahun yang lepas telah membolehkan kita mengenal pasti sentimen penyokong dan juga sokongan rakyat tiap-tiap hari. Kerana kita ada sistem komputer yang menelefon pengundi secara rawak tiap-tiap hari puluh-puluh ribu orang. Sama ada orang boleh jawab atau tidak, dia akan jawab, dan kita ada satu kumpulan data scientist yang akan menguji, yang akan menyemak. Jadi kita lebih kurang tahu berapa tahap sokongan kepada PKR, kepada DAP, kepada Amanah, kepada UPKO. Bukan saja mengikut gabungan, tetapi mengikut parti juga, mengikut umur, mengikut kaum, mengikut latar belakang pendidikan. Kita ada semua data itu. Jadi berdasarkan maklumat-maklumat itu membolehkan orang macam saya ada sedikit bacaan yang lebih dekat berbanding dengan Zaid Hamidi lah. Banding dengan Zaid Hamidi. Sebab tu Zaid Hamidi masuk gaung sekarang. Sebelum saya masuk soal ramalan kita kat mana ni, saya nak tanya, bila kali terakhir saudara-saudari dengar apa-apa daripada Zahid Hamidi? Dalam tempoh 2-3 minggu yang lepas, ada 2 saja pengumuman daripada Zahid Hamidi. Satu ucapan dia yang semua orang ulang sekarang, you're next, you don't laugh. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pengumuman calon. Pengumuman calon yang dia kena maki. UMNO berpecah belah. Tak pernah lagi berlaku UMNO bertanding atas tiket PAS, PAS bertanding atas tiket UMNO. Dia orang ni gila ke apa? Zahid Hamidi, oleh kerana ketinggalan zaman dan tidak faham teknologi, dia salah bacaan, saudara-saudari. Dia ingat keputusan di pilihan raya negeri Johor dan Melaka itu akan melambangkan bagaimana keputusan pilihan raya umum. Sebab itu dia paksa juga buat pilihan raya umum tanpa kira banjir ke, tanpa kira bencana, dia buat juga. Dengan perkiraan dia, kalau buat pilihan raya kali ini, orang Cina tak keluar, yang muda marah, yang penyokong Pakatan Harapan pun tak selesa. Jadi akhirnya seperti di Johor dan di Melaka, kadar keluar mengundi itu rendah. Sokongan kepada Pakatan Harapan dia ingat macam di Melaka dan macam di Johor. Kita hanya perlu tengok malam ini di tempat yang kecil macam Pandan malam ini. Antara perkara yang pertama saya perasan, saudara-saudari, ramainya anak-anak muda Cina yang keluar, saudara-saudari. Jadi saya nak beritahu kepada Zahid, saya nak beritahu kepada PN, kalau kamu ingat anak muda Melayu, Cina, India tidak keluar, dan kamu berharap orang-orang tua bangka yang sokong UMNO, PAS, Bersatu itu akan memenangkan kamu, sila datang ke Pandan dan tengok sendiri yang ada di Pandan yang muda-muda ini. InsyaAllah gelombang anak muda pengundi kali pertama Melayu, Cina, India akan membawa gelombang ini untuk memenangkan kita. Jadi menang ke tidak sekarang ni? Baik. Saya boleh beritahu begini, tahap sokongan pengundi-pengundi Melayu, Cina, India di seluruh negara, terutamanya di pantai barat dan semenanjung, pada minggu ini, minggu nak masuk penamaan calon ini, tahapnya adalah sama seperti 2 minggu sebelum nak masuk mengundi 2018 dahulu. Sama. Malah di beberapa negeri jauh lebih baik. Dan negeri yang nampak prestasinya begitu baik ialah Negeri Sembilan. Daripada gaya sekarang, Negeri Sembilan kita sedang mendahului
Dan kalau ada kejutan besar, kalau kena cara, kejutan besar itu akan datang daripada Negeri Sembilan. Jadi Tok Mat, berhati-hati Tok Mat. Rembau tak selamat. Yang paling sedih untuk Tok Mat, kalau dia campak KJ pergi ke Sungai Buloh, dia ingat dia ambil Rembau, dia selamat, dia kalah kat Rembau. Jadi Negeri Sembilan nampak ada peningkatan yang baik. Sokongan kepada PH di Negeri Sembilan sekarang lebih baik daripada sokongan di PH dalam 2018. Negeri yang satu lagi yang nampak berada di depan baik ialah wilayah persekutuan. InsyaAllah kerusi-kerusi kita di wilayah persekutuan 10 kerusi kita akan berjaya pertahankan. Dan kalau kita kena cara, kita boleh sapu bersih semua 11 kerusi di wilayah persekutuan. Selangor kita kena push dikit lagi, InsyaAllah. Tapi Selangor gelombangnya itu datang daripada Selangor. Jadi saya tidak bimbang, kita berada dalam keadaan yang baik untuk menang antara 19 ke 20 kerusi daripada 22 kerusi di Selangor, insyaAllah. Tambah dengan perpecahan yang berlaku dalam UMNO. Noh Omar duk menangis setiap malam ni. Kan? Kita perlu push dikit lagi di Melaka dan Johor supaya dia kembali kepada keputusan dan gelombang yang ada. Saya akan habiskan sedikit masa di Johor dalam tempoh 2 minggu berkempen ini, kerana Pakatan Harapan ada potensi menang antara 13 hingga 15 kerusi parlimen di Johor. Jadi Johor cukup penting. Perak, Datuk Seri Anwar mengusahakan langkah kita di Perak. Dan insya-Allah kalau ada peralihan 3-4%, kita juga akan dapat melihat beberapa pertambahan kerusi yang sebelum ini tak pernah dimenangi oleh pakatan di Perak. Maksudnya, negeri-negeri yang kubu Pakatan Harapan, Pulau Pinang, Selangor, wilayah persekutuan dan kini Negeri Sembilan, insya-Allah selamat pada hari pertama ini, saudara-saudara. Maksudnya dengan keadaan begini, kita sekarang berada di angka lebih kurang 80 kerusi parlimen. Kita ada 2 minggu untuk kita kempen bahawa seramai mana pengundi, terutamanya yang muda, untuk keluar mengundi. Pelbagai kaum, kerana lebih ramai keluar mengundi, maka insya-Allah peluang itu lebih tinggi. Kempen 2 minggu bermaksud kita kena sampaikan kepada rakyat, meyakinkan kepada rakyat bahawa ini bukan soal kuasa. Memang saya nak Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, betul. Tapi bukan sebab batang tubuh dia untuk jadi Perdana Menteri. Saya nak dia jadi Perdana Menteri supaya dia bawa pasukan yang baik daripada semua parti, termasuk yang bukan orang parti pun. Seterusnya dia menerima keadaan bahawa Malaysia ini sudah teruk dan kita tumpukan sebagai satu pasukan untuk memperbetulkan segala yang buruk dalam negara ini satu persatu. Itu yang saya nak. Dan kenapa saya balik semula ke politik, saudara-saudari, bukan sebab soal jawatan. Tapi kita juga kena yakinkan rakyat bahawa kita ada rancangan, ada idea yang kita boleh selesaikan satu persatu supaya rakyat yang masih lagi atas pagar ini, dia akan beralih kepada kita. Baik.